Kisah lama zaman manusia maya. Putri sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis ada dapat dilawan, ananda dewa turun kayangan. Putri sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis ada. Pada waktu siang di bilik Puteri Santubun dan Puteri Sejenjang, Istana Negeri Kayangan. Alkisah, maka di sebuah negeri yang dinamakan Kayangan, tinggalnya seorang raja dewa dan 2 orang perempuannya yang juga merupakan puteri-puteri dewi. Maka merekalah Puteri Santubun dan Puteri Sejenjang yang sedang bersolek di dalam biliknya. Sementara itu, salah seorang daripada pembantunya masuk ke dalam bilik untuk menyerah surat yang dikirimkan ke Istana Negeri Kayangan. Kakak ni dapat berapa surat cinta? Banyaknya kakak dia. Kakanda tidak mengiranya adila. Lagipun, ia bukan penting buat kita. Selepas Puteri Santubun keluar dari biliknya, Puteri Sejenjang beberapa pantasnya pergi mengira surat cinta ke gandanya dan berlalu dengan muka yang marah dan cemburu kerana Puteri Santubun dapat lebih banyak surat cinta berbanding dengannya. Maka suatu hari, Raja Kayangan mengadakan perkenaan dengan bendahara dan temenggung. Ampun tuanku. Ampun beribu-ribu ampun tuanku. Beribu-ribu ampun tuanku. Patik menjunjung duli tuanku. Sudah lamanya beta tidak mendengar kabar bumi di bawah. Adakah semuanya baik seperti pada masa mula kewujudannya? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Untuk pengetahuan tuanku, kebanyakan makhluk di bumi berkelakuan baik tuanku. Si haiwan yang meragut rumput, yang berhuyung hayang di celah pokok di hutan bersikap baik tuanku. Si tumbuhan yang bertumbuh di laut, yang menghijaukan tanah rata juga aman damai. Si manusia pula, Tuan hamba, maafkan hamba jika tuan hamba segan untuk meneruskan ucapan tuan hamba. Ampun tuanku, secara keseluruhannya si manusia kebanyakannya yang aman damai. Cuma terdapat masalah keamanan di Pasir Putih dan Pasir Kuning. Penduduk di kedua-dua kampung tersebut sedang saling bertengkar, saling bermusuhan dan saling bunuh-berbunuh. Ampun tuanku. Apa? Berbunuh-bunuhan? Ya tuanku, mereka telah melupakan apa tuanku mengurniakan dan sanggup menepikan dan keharmonian demi perkara remeh-temeh seperti rezeki. ya tuanku, mereka saling menuding jari antara satu sama lain dan salah menyalahkan antara satu sama lain sebagaimana kita pertikaikan. Aduhai. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Patik meminta diri dahulu tuanku. Ampun tuanku. Patik meminta diri dulu. Ampun tuanku. Sudah lamanya bumi direka, dicipta bersama tanah dan lautnya dengan negara beta di atas langitnya. Beta amat bangga dengan kejayaan dan keagungan yang telah dicapai. Namun beta amat berduka cita dan amat murka dengan penghuni-penghuni bumi yang tidak bersyukur. Mereka tidak menghargai kekayaan yang diberi oleh beta selama ini bersama dengan penciptaan bumi dan penghuninya. Wujudnya kekecohan
serta pertengkahan sampai berdarahnya tanah yang dulunya suci itu. Beta perlu memikirkan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Pada masa itu, datanglah dua anak perempuannya yang kecilitaan tiada tangiannya itu. Wahai ayahandaku, mengapa ayahanda kelihatan termenung begitu? Adakah ayahanda sedang berduka cita? Wahai ayahanda yang kelihatan duka begitu, apakah yang membuatkan ayahanda berduka cita? Wahai ayahanda, sudikah ayahanda berkongsinya dengan anak-anda berdua? Hai anak-anda yang prihatin. Bukankah sejak turun-temurun anak perempuan tidak perlu campur tangan dalam hal lelaki? Wahai ayahanda, tetapi anak-anda berasa duka cita melihat ayahanda begitu. Lagipun, ayahanda telah membesarkan kamu berdua sehingga besar panjang, malah jelita pula. Jika para anak-anda sudi mendengar, ayahanda tidak akan menyembunyikannya lagi. Adakah anak-anda lihat perbalahan yang berlaku di bawah itu? Ya, ayahanda. Adakah itu yang merusingkan ayahanda? Ish, kalau bukan, Kedamaian dan keamanan di bumi bawah merupakan kehendak ayahanda. Tapi malangnya, Wahai ayahanda yang tersayang, untuk menghilangkan kerusingan ayahanda, anak-anda sanggup berbuat apa saja demi menceriakan ayahanda kembali. ya ayahanda, anak-anda juga sanggup turun ke bumi untuk mematikan segala perbalahan yang berlaku di situ. adakah begitu? Tetapi anak-anda tidak pernah susah payah. Lagipun, anak-anda tidak tahu bagaimana nak membalikan kedamaian. Ya ayahanda, anak-anda juga sudi mencari akal untuk mengembalikan kedamaian demi mencerahkan hati ayahanda semula. Jika begitu, maka pergilah anak-anda. Ayahanda, Janganlah menangis anak-andaku. Tangisan anak-anda tidak dapat mengembalikan apa-apa yang berlaku di bumi bawah. Apatah lagi mengembalikan keharmonian bumi. baiklah ayahanda. Akan anak-anda beredar sekarang. Selamat tinggal ayahanda. Selamat tinggal anak-anakku yang tersayang. Kembalikanlah kedamaian bumi yang telah lama hilang. Ayah akan sentiasa menunggu kabar baik daripadamu. Pada waktu siang di Pasir Kuning dan Pasir Putih, maka kedua-dua puteri dari negeri Kayangan pun meninggalkan singgasana dan turun ke bumi untuk menyelamatkan keadaan kekecohan di antara Pasir Kuning dan Pasir Putih. Di bumi pula, pertelikahan masih berlaku. Apakah kau buat di sini? Aku yang patut tanya kau, apa kau buat di sini? Ini tanah aku nak buat halangku. Kau yang mencerobot tanah kampung aku dan mencuri sumber rezeki kampung aku. Celaka kau. Ini baru tanah aku. Orang yang mencuri rezeki adalah kau. Biar kau, biar aku beri kau rasa perangku. Nak cari pasal biar aku yang beri kau rasa parangku. Maka kedua-dua puteri berjumpa dengan penduduk-penduduk kampung. Jangan bergaduh. Ya, jangan bertengkar. Adakah saya sedang bermimpi? Tak pernah hidupku melihat kecantikan seumpama dewi-dewi di atas kayangan. Memang betul dekat saudara sekalian. Kami pucuk-pucuk Dewi yang datang dari negeri Kayangan. Tapi janganlah tak usahlah termakan kena rasa hantu pula. Seperti kena rasa hantu pula. Apa? Dewi? Aduhai Adinda, Kakanda telah menakutkan mereka kah? Aduhai kakak dia, macam mana sekarang? Kakanda
rasa Kakanda perlu membawa saudara ini pulang ke Pasir Kuning. Lagipun, Kakanda juga perlu berjumpa dengan penduduk Pasir Kuning. Ya Kakanda, Adinda juga bersetuju. Eloklah Adinda bawa saudara ini pulang ke tempatnya dan berjumpa penduduk di sana. Maka kedua-dua puteri pun menuju ke dua-dua kampung. Maka sampailah kampung-kampung tersebut. Puteri-puteri pun mula mencadangkan cara mendapatkan rezeki yang lain untuk menamatkan kekecohan. Tuan-tuan dan puan-puan, Saudara dan saudari, pakcik dan makcik, abang dan adik, bapa-bapa dan ibu-ibu kepunyaan orang. serta jantan-jantan dan betina-betina sekalian. Kini penyama anda telah datang untuk menyelamatkan kamu semua. Ha? Jantan-jantan, tina-tina, pergi dekat tempat ni. Mana bertanyakan siapa adik? Untuk mengelakkan kamu semua jatuh pengsan apabila terdengar kewujudan puteri-puteri Dewi, Kami di sini akan mengajar kamu semua bagaimana untuk mendapatkan wang yang banyak daripada memungut hasil hutan. ini boleh menghentikan segala perbalahan yang berlaku antara penduduk Pasir Putih dan Pasir Kuning, dan kamu semua tidak perlu lagi berebut hasil tanah serta hutan. Fatih akan mengajar kamu semua dengan kemahiran yang Fatih ada, iaitu menenun kain. Mari Fatih tunjukkan. Bercucuk tanam pula merupakan kemahiran yang Patih ada dan Patih akan sampaikan kepada kamu semua. Kedua-dua puteri pun mengajar penduduk kampung kemahiran menenun kain dan bercucuk tanam. Maka penduduk kampung menggunakan kemahiran yang diajar akan menjadi kaya raya. Pada waktu siang di Pasir Kuning dan Pasir Putih, maka terdapat penduduk-penduduk lelaki yang tertarik akan kecantikan serta bakat kedua-dua puteri, tetapi kebanyakannya telah pergi berjumpa dengan puteri Santumu yang lebih cantik untuk meresik. Mendayung sampan di tengah tasik. Terjumpa permata menjadi kaya. Kami di sini datang merisik. Adakah Tuan Puteri sudah berpunya? Aduhai manusia yang naif, tidak tahukah anak Puteri Dewi harus berkahwin dengan putra? Jikalau ingin berkahwin dengan manusia, menurut peraturan warisan, maafkan Patik lah jika Patik mengecewakan anda semua. Sebentar. Kenapa kamu berdua terburu-buru ni? Bukankah kamu berdua ingin merisik Tuan Puteri? Patih seorang Tuan Puteri. Maaf Tuan Puteri, kami tidak menyalahi apa-apa peraturan di kaingan sana. Lagipun kami berhajat untuk berjumpa dengan Tuan Puteri untuk merisik. Maaflah jika Tuan Puteri dikecewakan. Kini semua orang pergi merisik kakaknya. Tapi siapa ingin merisik Adinda? Adakah mereka semua buta ke? Buta dengan kecantikan kakaknya? Adinda juga apa kurangnya? Geramnya.
Maka suatu hari kedatangan putra mahkota Serapi yang kelihatan tampan dan kacak di pasir kuning dan pasir putih. Amboi, kampung-kampung ini memang maju dan kaya raya. Alangkah baik jika tempat ini dijadikan naungan negeri beta. Alangkah baik juga kedua-dua gadis yang ayu ini menjadi pemasyuri beta. Adakah saudara kata ingin berkahwin dengan Tuan Putri? Dengan ketampanan saudara, patut sudi menjadi permaisuri hati saudara. Dengan serta-merta. Apa saudara? Beta elak satu-satunya dan hanya satu saja yang bergelar Putra Mahkota Serapi. Wah, rupa-rupanya seorang putera dan seorang yang kacak sekali. Aku tidak boleh melepaskan puan keemasan yang diberi. Aku tidak boleh membiarkan putra itu berkahwin dengan kakak dia. Aku mesti rebut. Wahai Tuan Putra, adakah kamu ingin berkawan dengan Tuan Putri? Patut juga seorang Tuan Putri, malah Putri Dewi. Bukankah kita berdua sepadan? Adina juga seorang puteri. Tapi Adina rasa Tuan Putra berhajat untuk berkahwin dengan Adina, bukan? Sebenarnya, beta ingin berkahwin dengan kedua-duanya sekali. Apa? Kedua-duanya sekali? Ya, tidak boleh ke? Beta tidak kisah untuk hidup bermadu. Malah bermadu empat pun beta sanggup. Tidak boleh. Tuan Putera tidak mahu berkongsi kasih dengan orang lain. Lebih-lebih lagi dengan adikku sendiri. Adinda juga tidak bersetuju. Adinda tidak mahu bermadu. Lagi-lagi menjadi permaisuri yang kedua. Apa? Kalian adik-beradik? Lagilah bagus. Apa yang bagus? Walau apapun, hati sudah berpunya dan dimiliki oleh Tuan Putera. Apakah kakak anda sudah gila? Putra ini bakal suamiku. Kepunyaan kakak anda. Adinda punya. Masya Allah. Jika bakal pemasyuri beta berkelakuan begitu, maka beta perlulah mencari gadis yang lain untuk dijadikan pemasyuri. James, Adina sudah menakutkan Tuan Putera yang bakal menjadi suami kakak anda. Di bawah bayangan kakak dia. Adinda tidak mahu. Jadi, apa yang Adina mahukan? Sebuah pertarungan? Walaupun Adinda tidak bersetuju dengan kakak dia, tapi Adinda bersetuju untuk bertarung. Akan aku panggil semua penduduk-penduduk di Pasir Putih untuk bertarung denganmu. Jika begitu, kakanda juga akan memanggil penduduk Pasir Kuning untuk bertarung. Maka kedua-dua puteri meninggalkan penduduknya untuk bertarung. Nampaknya kita berjumpa lagi. Tempat yang sama melakukan perkara yang sama. Jangan bawa masuk kami lagi. Pergilah kau, monyet, dan pergilah kau menjadi buaya. Manakala Belinda Puteri Santubong ini telah menyebabkan Raja Kayangan menjadi gunung kerana menghantar puteri-puteri Dewi ke bumi untuk menyalahgunakan kuasa yang diberi. Maka berakhirlah cerita ini. Si penipu lara. Apa terjadi kepada penduduk-penduduk kampung? Hampir-hampir
terlupa. Nasib baik Puteri Dewi mengingatkan Patik. Masihkah saudara-saudari ingat tentang sumpahan penduduk-penduduk? Disebabkan oleh janji yang telah dimungkiri dan pembalahan yang berlaku antara dua puteri itu, penduduk-penduduk di Pasir Kuning dan Pasir Putih telah disumpah menjadi haiwan di gunung yang dikenali sebagai Gunung Santubong. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang kecewa lalu memeluk dan meminta maaf antara satu sama lain dan berjanji tidak akan bertengkar selepas ini. Maafkan Adinda, Kakanda. Adinda berjanji Adinda tidak akan bertengkar lagi. Maafkan Adinda ya, Kakanda. Kakanda, maafkan. Kakanda pun berjanji akan bertolak ansur dengan Adinda. Maafkan kami, Ayanda. Maafkan kami, Ayanda. Beginilah kesan perbalahan. Menang jadi arang, kalah jadi abu, atau menjadi abu si kera yang berada di pulau kera ini. Kita hendaklah bertoleransi dan mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan. Faham demi kesejahteraan hidup. Sekian persembahan kami pada hari. Putri Santubong, putri sejinjang, penjaga gunung negeri